you cannot go on. You feel so lost and that you're so alone. All you see is night and darkness all around. You feel so helpless, you can't see which way to go. Don't despair and never lose hope, 'cause Allah is always by your side. Inshallah, 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 you'll find your way. Inshallah, 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 you'll find your way. Every time you commit one more mistake, you feel you cari diskusi dan habis itu ceramah yang beliau sampaikan, kita semua bolehlah membuat soal jawab kepada beliau apa-apa yang kita muskil, dan ada idea-idea yang perlu kita tunjukkan, kita tunjukkan. Dan pada pertandingan ini tak habis, beliau akan sambung pada besok hari untuk memenuhi kuliah semua kita, kuliah hari Ahad. Dan segala hormatnya silakan Prof untuk teruskan program kita pada pesantren.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونثق به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خصنا بخير كتاب أنزل وأكرمنا بخير نبي أرسل وأتم علينا بأعظم دين شرع. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على حبيبنا وشفيعنا وذكرنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بحبه واستنى بسنته واقتدى بتعاليمه إلى يوم الحشر الجزاء. أما بعد، yang dihormati pengurusi majlis, ahli-ahli bukan kuasa masjid, para ulama, para ustaz, para pecinta ilmu, seterusnya muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pada malam ini kita dapat bersama kembali dalam kuliah kita berkaitan dengan rahmat di sebalik perbezaan pendapat fuqaha atau pendapat ulama dalam fiqh ataupun cabang syariat. Dan Fadil Mufti Hamzah yang minta saya sentuh sedikit tentang rahmat atau perbezaan pendapat yang berlaku di dalam bab salat dan juga perkahwinan. Tetapi sebelum itu saya nak meneruskan apa yang telah saya kemukakan dalam pertemuan kita yang telah lalu pada tahun lepas. Tidak silap saya dengan membentangkan tabuk yang sama, tetapi saya sudah sempat menghabiskan kerana masa tidak mengizinkan. Jadi pada malam ini insyaAllah saya akan cuba menghabiskan slide saya ni lah. Perbezaan pandangan ulama, bagaimana saya sebutkan di sini dan sebelum ini, telah membabitkan banyak isu. Di antaranya 8 suci seperti penggunaan minyak wangi, alkohol, sama ada dia halal atau tidak halal. Bagi ulama mazhab Syafi'i mengatakan penggunaan minyak wangi, alkohol adalah tidak dibolehkan, kerana dia merujuk alkohol itu termasuk dalam kategori arak, dan arak itu bila terkena pada pakaian kita itu dah sebagai najis. Manakala ulama-ulama lain termasuk Majlis Fatwa Al-Azhar menghukumkan bahawa minyak wangi yang melibatkan penggunaan alkohol adalah tidak najis dan boleh dibawa ke dalam sembahyang, kerana mereka berdalilkan ayat yang mengatakan innamal khamr wal maisir wal ansar wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Dengan merujuk kepada ayat itu, mereka kata bahawa arak itu tidak najis. Najis yang disebutkan kotor di situ bukan maknanya najis, tetapi mereka mengatakan kotor di situ maknanya sesuatu yang tidak boleh diminum. Kerana arak itu adalah satu benda yang haram diminum, tapi tidak bermakna bila kena kat badan kita maka dia adalah kena najis. Maka bagi golongan ini, penggunaan minyak wangi alkohol adalah tidak mengapa, tidak menjadi masalah
Ada juga ikhtilaf dalam lapangan solat, seperti menjatuhkan tangan atau menggenggam tangan. Menggenggam tangan itu pula banyak ulama mengatakan duduk secara bersepakat, seperti yang berlaku di dalam mazhab Hanafi. Ada di antaranya mengatakan letak di bawah dada, selepas kita bertakbir dan letak di bawah dada, dan tidak kurang mengatakan di bawah lagi, iaitu dekat dengan pusat. Walaupun pandangan itu bila kita kaji dia punya dalil dia adalah terlalu lemah. Ibn Nawawi rahimahullah ta'ala telah menyebut di dalam kitab Majmu' Syarah Muhazzab yang antara dua pandangan ulama tadi, iaitu pandangan meletakkan tangan di atas di sini atau letakkan tangan di bawah. Maka bagi beliau menilai hadis yang mengatakan bahawa Rasulullah SAW meletakkan tangan di atas itu adalah lebih kuat berbanding yang letak di bawah. Ini merupakan ikhtilaf ulama berkaitan dari segi cara kita meletakkan tangan. Dalam masyarakat kita hari ini kita melihat sebahagian meletakkan tangan di bawah, sebahagian meletakkan tangan di atas. Ya. Tetapi meletakkan tangan keterlaluan sangat sebelah kiri. Ada juga disebut, contohnya disebut dalam kitab Fathul Majid. Kalau kita baca dalam kitab itu ada disebut meletak tangan sebelah kiri sebagai dapat secara satu kurang. Tapi kalau merujuk kepada perbahasan hadis-hadis sahih tentang cara letak tangan, maka cara letak tangan dalam sembahyang itu langsung sudah dikaitkan oleh Rasulullah SAW dengan orang pertama dan akhir. Dia dikaitkan begitu. Jadi perselisihan pendapat atau khilaf ulama terletak pada cara letak atas dan bawah itu saja. Maka setengah orang letak atas dan bawah tangan dan itu lebih kuat bagi dia. Dan kita Nusantara ini letak tangan di bawah ini adalah perlu khilaf ulama berkaitan dengan solat. Selain daripada di sini, ikhtilaf dari segi solat juga tentang majlis juga. Jadi bermakna kalau sesuatu yang sakit dia dimasukkan ke hospital, kalau tertaruh dalam buku yang dikeluarkan oleh pihak yakin dan juga yang dikeluarkan oleh hospital negeri, maka kita akan dapati dia kata bahawa sebelum kena balik pesakit tadi, maka pesakit itu perlu diambil air sembahyang dulu. Jadi bila kita nak ambil air sembahyang dulu kepada pesakit, ini jadi satu masalah. Sebab dalam badan pesakit itu besar, dalam badan pesakit itu terlibatnya kemalangan, kemudian MD pula sebenarnya tidak faham hukum pokok. Dan apa yang penting bagi dia pada masa itu ialah menyelamatkan nyawa pesakit. Jadi bila nyawa pesakit itu berjaga diselamatkan, kita kira lah sama dia balik itu dengan ada sembahyang tanpa air sembahyang. Jadi di situ menunjukkan bahawa dalam masyarakat Malaysia ada tentang, walaupun kita tidak faham mazhab, maka nampaknya yang diamalkan adalah mazhab Maliki. Mazhab Maliki membenarkan kita balik juga tanpa kita ambil air sembahyang terlebih dahulu. Bahkan dalam mazhab Syafi'i itu, tapi kalau nak diamal itu mungkin bagi MA yang terlibat agak sukar dan dia pun sendiri tidak faham. Walaupun itu benda yang termasuk dalam kategori khilaf. Jadi kalau tuan-tuan terlibat dengan kes ini di hospital, dan saya pun banyak terlibat kes ini di hospital, daripada pesakit tadi dia tidak sembahyang, ya, atas alasan dia kata masih balik dulu juga diambil air sembahyang, jadi tak nak sembahyang, agak sukar bagi dia. Adalah lebih baik dia berbandingkan kepada mazhab Maliki. Maka dengan cara itu kita dapat selamatkan pesakit itu daripada tidak sembahyang langsung kepada sembahyang. Meskipun mungkin dia pandai dalam bab itu dalam mazhab lain. Tujuan kita adalah menyelamatkan pesakit itu supaya tidak sembahyang. Yang penting dia sembahyang. Begitu juga di dalam soal kita bertayamum dalam mazhab Syafi'i dan Sa'aliran mengatakan bahawa tayamum kita itu mestilah bermula daripada tepuk 2 kali. Kerana mereka beramal hadis tepukkan 2 kali. Tepuk kali pertama untuk pukul, tepuk kali kedua tangan. Itu dalam mazhab Syafi'i dan Sa'aliran. Kerana dalam mazhab Hambali mengatakan bahawa dalam bertayamum itu masa nak ambil air sembahyang, tayamum sebagai nak menggantikan wudu, tidak perlu ditepuk 2 kali. Ditepuk 1 kali sudah cukup. Tepuk sekali saja, terus sapu ke muka dan seterusnya kita sapu bawah ni sikit, sudah pun kira sebagai selesai. Ada sapu dan pada pula kita sapu ke belakang ini, bagi mereka hukumnya adalah sunat sahaja. Apa-apa hal sekali pun tuan,
Yang penting bagi kita ialah bila kita depan yang sakit seperti ini di hospital, kita berusaha nak selamatkan dia daripada dia tidak sembahyang. Saya katakan tadi, daripada kita bertahan mazhab kita langsung dia tidak sembahyang, kita berjaya bertahan, tapi kita nak sembahyang itu mazhab kita ini satu benda yang bagi saya agak berat, agak malang lah. Lebih baiklah kita pergi pada mazhab Maliki tadi, kita benarkan dia tayammum dengan cara yang lebih ringkas untuk menyelamatkan dia daripada tidak sembahyang. Kemudian seterusnya, dalam masalah jamak sembahyang kan, kalau ulama mazhab Syafi'i, walaupun kita kata dia adalah ulama mazhab Syafi'i, tetapi dia juga berpendapat boleh jamak sembahyang walaupun tidak ada hujan, tidak ada ribut, tidak ada kesibukan dan sebagainya. Dan ini boleh kita lihat di dalam kitab Bunyatul Mustarsyidin, iaitu seorang ulama mazhab Syafi'i daripada Yaman. Dia pernah berkesan pada anak buah dia yang telah mengadakan majlis kahwin. Apabila tetamu yang datang ke rumah dia terlalu ramai, jadi terlalu ramai, dia terlalu terpaksa menumpukan perhatian kepada tetamu dia. Maka pada masa itu dia berpesan kepada anak buah dia boleh jamak sembahyang. Jadi mungkin dalam masyarakat Melayu kita tidak pernah berlaku kalau kita buat majlis kahwin sampai jamak sembahyang kerana faktor majlis kahwin ini. Ya. Kecuali kalau majlis kahwin itu orang yang hadir itu terlalu ramai, 12 juta orang. Ya, jadi orang sempat bunyi salam bagi telur, salam bagi telur, salam bagi telur. Cabut tangan tuan rumah. Jadi munasabah tuan rumah boleh dijamak. Ini adalah pendekatan yang telah diambil oleh Syekh Al-Imam Al-Haddad, salah seorang tokoh ulama besar daripada Syafi'i daripada Yaman dalam kitab Bunyatul Mustarsyidin. Manakala Al-Imam Nawawi dia tidak berpendapat demikian. Dia mengatakan apabila kita dalam keadaan kesukaran, maka kita boleh lewatkan sembahyang zuhur 10 minit sebelum masuk waktu asar, dan supaya saja kita selesai sembahyang asar dan sembahyang zuhur, kita terus sembahyang asar dengan menggunakan duduk yang sama, maka itu disebut sebagai jamak. Jamak ini disebut sebagai jamak setuju. Jadi ini ada dua pendekatan. Jadi maknanya bagi sakit tadi kita tengok di mana yang lebih mudah untuk dilaksanakan, untuk mengelakkan dia daripada dia tidak melaksanakan sembahyang. Itu paling penting bagi menyelamatkan dia. Mungkin dalam keadaan normal kita tidak buat begitu, tapi dalam keadaan kritikal terpaksa kita buat begitu. Lapangan zakat seperti mengeluarkan nilai barang yang wajib zakat dan juga zakat fitrah, menjadi khilaf ulama. Antara ulama yang mengharuskan seperti ulama mazhab Hanafi yang membenarkan kita keluarkan zakat fitrah menggunakan nilai, dan dalam mazhab kita Syafi'i dan yang sealiran mengatakan bahawa tidak sah terus keluarkan wang dengan nilai. Tetapi alhamdulillah di Malaysia ini nampak istihad telah berubah. Boleh katakan keseluruhan di hadar negeri memakai pandangan mazhab Hanafi yang membenarkan dibayar zakat fitrah itu dengan menggunakan mata wang. Tidak dibayar beras, tidak dibayar benda. Pada zaman dulu mungkin itu sesuai, zaman sekarang mungkin tidak sesuai. Lapangan puasa seperti mensabitkan bulan Ramadan dan hari raya dengan seorang sahaja melihat anak bulan atau ramai-ramai. Ada kata satu orang melihat sudah memadai. Sebagian lagi mengatakan seorang tidak memadai, perlukan program 4 orang. Di Malaysia kita tengok anak bulan bukan seorang. Dia satu panel besar, pergi orang kuasa dia, dan itu yang diamal di negara kita. Kemudian lapangan haji seperti melontar sebelum gelincir matahari menjadi khilaf ulama. Ada ulama seperti Imam Atta', Bakar Abu Zaid. Ini di antara ulama-ulama yang beristihad bahawa melontar sebelum gelincir matahari boleh, untuk mengelakkan berlaku kesesatan yang amat dahsyat yang boleh menyebabkan berlaku kematian kepada jemaah haji. Dalam masa yang sama, Arab Saudi tidak meragukan pandangan ini. Mereka lebih suka membuat persimpangan bertingkat. Jadi bila kita nak melontar, kita masuk tingkat itu, maka semua dapat melontar. Saudi sendiri pun tidak meragukan pandangan yang dikemukakan oleh Syekh Al-Qaradawi dan sebagainya. Kemudian lapangan perhiasan dan kecantikan seperti memanjangkan pakaian sehingga melebihi 2 buku lagi. Bagi ulama-ulama hadis, mereka pegang dengan zahir hadis ini, siapa yang pakai jubah, pakai seluar dan sebagainya tidak boleh melepas 2 buku lagi. Sebab kalau melepas 2 buku lagi dalam hadis disebut bahwa finnar, itu dalam neraka. Manakala
Imam An-Nawawi, Az-Zubair bin Abdus Salam dan lain-lain mengatakan orang yang pakai jubah melepas dua buku lagi tidak perlu dikaitkan dia menjadi ahli neraka, kerana budaya pakai jubah seperti itu dia ada kaitan dengan takabur, sombong, nak menunjuk-nunjuk. Siapa yang pakai jubah pakai seluar melebihi aras buku lagi dengan tujuan nak menunjuk-nunjuk, maka barulah layak dikaitkan dengan ahli neraka. Tapi kalau dia tidak menunjuk-nunjuk, tidak mengapa. Apalagi kalau meranakan budaya. Budaya kita orang Malaysia contohnya pakai jubah melepasi sampai pukul lagi, itu tidak jadi masalah. Lapangan nyanyian dan permainan seperti mendengar nyanyian diiringi alat muzik telah menjadi khilaf di kalangan ulama itu. Syekh Qaradawi beristihad, dia telah menyebut tiga kalangan ulama dan dia membuat keputusan bahawa muzik itu tidak haram di dalam Islam. Yang haram adalah cara muzik itu dimainkan, seni kata dia dan sebagainya. Tetapi tuan-tuan dan sekalian, itu saya sebut menggunakan muzik, kompan dan sebagainya, tetapi tidak pernah ada ulama yang setakat yang saya tahu membenarkan kompan itu atau muzik itu dimainkan di dalam masjid. Tidak ada. Ini dalam konteks di luar masjid. Dalam masjid mereka tidak benarkan. Sebab itu kita mengajar dalam fatwa kerajaan negeri Melaka, mufti negeri Melaka mengeluarkan fatwa bahawa sebarang gendang rebana kata itu sama ada untuk lagu nasyid atau untuk bersalawat atau untuk berburdah sekalipun adalah tidak dibenarkan dibuat di dalam masjid dan hukumnya adalah haram. Ini fatwa yang dikeluarkan oleh mufti kerajaan negeri Melaka. Saya sebut salah satu di antaranya. Jadi kita belajar. Ada orang dia menggunakan hadis a'lidun nikah di masjid. I'lankan nikah itu. A'lidun nikah wa ja'aluhu fil masjid. I'lankan nikah itu dan jadikan di dalam masjid. Kemudian hadis akhir dia kata wajribu lahu pukul gendang rebana. Jadi hadis ini tidak suruh pukul rebana di dalam masjid seperti majlis kahwin. Hadis ini mengisytiharkan boleh dibuat akad nikah itu dalam masjid. Boleh. Nikah pertama kena istihad kepada umum. Yang kedua boleh dibuat di dalam masjid. Akad nikah boleh dibuat masjid meskipun khilaf di dalam ulama. Ada beberapa ulama kata benda ni tak sama. Untuk macam Kristian ada yang kata begitu, tapi majoriti ulama kata boleh diakadkan di dalam masjid. Tetapi tak ada seorang pun mengatakan bahawa mesti selepas kita buat akad itu kita buat majlis kahwin siap ini lagu-lagu dalam masjid, itu tak ada. Dan masjid tidak ada. Jadi kita perlu bezakan fatwa umum dengan yang khusus yang saya sebutkan tadi. Kemudian lapangan makanan juga minuman seperti memakan sembahyang ahli kita boleh ataupun tidak menjadi khilaf ulama dan sebahagian mengatakan boleh, sebahagian lagi kata tidak boleh. Lapangan politik seperti pernyataan dalam pilihan raya di negara bukan Islam boleh tak kita duduk di atas masyarakat, kita nak masuk satu parti, kita nak bertanding dengan tujuan bukan kita nak mendukung parti itu, tapi kita nak menjaga kemaslahatan orang Islam. Sekurang-kurangnya bila berada dalam parti itu kita boleh mengurangkan mudarat yang menimbulkan orang Islam. Meski semaslahat kita dapat tercapai, tapi dapat kita kurangkan mudarat yang menimbulkan orang Islam. Maka benda ini telah menjadi khilaf di kalangan ulama, sebahagian yang membenarkan. Kalau ulama-ulama jenis harafi ini mereka membenarkan, yang lain itu mereka tidak membenarkan. Kemudian di sana ada istilah yang keji, perbezaan pandangan-pandangan yang sangat keji. Saya kata ta'asuf kepada pendapat pribadi, mazhab dan juga kumpulan. Nak memegang satu-satu pandangan ulama tidak mengapa. Terutama sekali mereka yang tidak mempunyai latar belakang agama yang kuat. Maka mazhab orang awam ialah mazhab orang alim yang dia tanya. Mazhab Ustaz dan Ceramah itulah mazhab orang awam. Ini telah disebut secara biasa di dalam perbincangan tentang mazhab. Jadi kita tak faham, Ustaz belajar tak apa-apa pandangan dia, itu juga tidak masalah. Yang jadi masalah ini sifat tuan ta'asuf. Sifat ta'asuf itu contohnya dapat tahap apabila keluar satu pandangan kita tak setuju dengan keimaman itu, maka kita tidak sembahyang di belakang dia. Itu yang dikatakan sebagai ta'asuf. Ada bukan kita tak setuju, kita masih sembahyang di belakang dia, itu tidak mengapa, itu bukan ta'asuf. Begitu juga berserikat asabiyah pada sebuah negeri, kawasan, parti, jemaah dan juga seseorang pemimpin. Ya, intimah kita menjadi ahli bagi sesuatu kumpulan, parti dan sebagainya, itu tidak mengapa. Yang jadi salah apabila ada unsur asabiyah atau ta'assuf membagi bentuk sehingga langsung kita tidak boleh melihat kebaikan yang ada pada orang lain. Itu je. Kemudian syarat-syarat, walau bagaimanapun tuan-tuan sekalian, seperti saya sebut di sini, syarat-syarat memenuhi itu jelas. Untuk kita nak
sebenarnya tidak boleh keluar pernyataan sembarangan. Dan saya melihat dekat kajian saya lah, agak berbahaya sebenarnya kalau kita terlalu keluar satu pernyataan dengan mengatakan bahawa benda ni khilaf, benda ni khilaf, benda ni khilaf. Sebab kadang-kadang benda itu tidak khilaf, dan benda itu tidak layak pun kita jadikan sebagai benda khilaf. Itu bagi saya ini sangat-sangat berbahaya. Sebab kadang-kadang kita sebut khilaf itu supaya orang itu tidak mengkaji. Sedangkan sebagai seorang Islam kita sepatutnya mengkaji. Bagi sesiapa yang belajar dan sebagainya lah. Kalau awal macam mana ya, macam sekarang kata kapal terbang MH370. Apakah itu dipanggil khilaf? Khilaf ulama Malaysia dalam menentukan pasal apa terbang itu jadi khilaf. Satu pendapat kata mungkin dia ada di Pulau Riau. Satu pendapat kata mungkin ada di Mongolia. Ya, satu pendapat kata mungkin dia jatuh di lautan Cina Selatan, tapi dia termasuk di bawah daun itu, dia tak pecah duduk begitu tu. Pendapat kata dia bentuk ke sana, dia tu pecah. Dan ada orang hantar mesej saya yang terbaru mengatakan bahawa ada seorang ulama Syiah, daripada Najaf. Dia mengatakan kapal terbang MH370 sedang disembunyikan oleh Imam Mahdi. Boleh tak? Ini berita terbaru yang saya dapat. Bahawa kita baca kenyataan Arab je lah, dalam bahasa Arab. Ada pula Imam Mahdi dia kata, Imam Mahdi menyembunyikan MH370 kita. Kenapa? Kerana Malaysia mengambil tindakan yang agak tegas pemahaman Syiah. Maka Allah Ta'ala mengajuk kerajaan Malaysia. Maka sekarang kapal terbang itu tidak ada masalah, kata dia. Kapal terbang itu baik-baik aja. Penumpangnya tidak mati, maka disimpan oleh Imam Mahdi. Macam-macam kasus. Jadi benda ni bukan khilaf, ini spekulasi. Bukan khilaf benda, sebab kalau khilaf ni kita dah jumpa kapal terbang itu dalam laut, ketenang-ketenang tadi. Bila kita nak analisa pasal apa jumpa dalam laut, meletup ke apa ke, baru boleh kita analisa. Ni tak jumpa lagi, nak analisa apa nak analisa, benda tu memang spekulasi. Tak ke mana pun kita berbahas. Ada pagi-pagi saya cakap dengan Pak Radwan Haji, dia berbahas dengan betul-betul semangat tentang kehilangan MH370. Kita nak makan minyak yang dah selesai. Asalnya apa yang dibuat tak lebih pada kemungkinan mereka. Cuma saya agak kurang setuju dengan pendekatan bagi setengah individu. Bila diajak sembahyang hajat, dia tidak nak sembahyang hajat. Ada individu seperti itu, dan saya agak kurang setuju pendekatan dia. Sebab dia kata kehilangan MH370 tadi sengaja dirancang. Dia kata pandangan dia. Saya kata dari mana dia tahu? Dunia dengan aset kita cari semua sekali tak jumpa. Boleh juga satu-satu lagi dia sengaja dirancang. Dan mereka sengaja bermain sandiwara, termasuk Rusia, termasuk Australia, New Zealand, Jepun, China. Mereka sedang bermain sandiwara macam-macam. Ini sebenarnya apa? Spekulasi. Ini bukan ikhlas. Jadi syarat-syaratnya tentang pertama tidak boleh ambil kira, saya kata tadi tidak boleh ambil kira terhadap ikhlas yang bercanggah dengan hukum kota ini. Contoh, masih ada orang mengatakan bahawa nikah muta'ah itu khilaf. Sebab ada di antara ahli sunnah yang kata boleh. Sedangkan benda itu telah disebut. Kalau kita cek dalam hujah-hujah ahli sunnah wal jamaah, nikah muta'ah itu bukan khilaf lagi. Nikah muta'ah ini bukan khilaf lagi. Sebaliknya, dia sudah haram kan, kerana bercanggah dengan nas al-qata'. Dan insyaAllah kita akan sambung selepas ini dalam selepas hadap.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة syarat-syarat untuk menentulah negara tidak boleh ambil kira terhadap ikhtilaf yang bercanggah dengan nas yang qat'i. Maka kalau orang mendakwa hukum bukan muta'ah masa boleh diamalkan itu menjelaskan bercanggah nas yang qat'i kita pakai. Yang kedua, tidak boleh diambil ikhtilaf, diambil kira ikhtilaf yang dicetuskan oleh seorang yang mengikut hawa nafsu. Walaupun dia alim, tapi kebetulan fatwa yang keluarkan itu nampak sangat mengikut hawa nafsu. Jadi pelainan pendapat itu berlainan menjadi ulama, kita tidak boleh ikut pandangan dia sebab dia tidak berdasarkan kepada kajian dan penelitian. Yang seterusnya tidak boleh diambil kira ikhtilaf yang telah ditarik semula oleh ulama. Macam kata siapa? Ibn Abbas menarik semula tentang harus ribal haq, riba segi lebih. Dulu dia harus oleh Ibn Abbas tertarik, tapi kemudian ditarik balik. Jadi kalau orang kata tak apa sini kalau kita jual barang cara lebih murah tak salah, tak termasuk dalam bab riba, itu adalah salah kerana Ibn Abbas telah menarik balik. Tidak boleh diambil kira ikhtilaf terhadap isu yang boleh diselaraskan. Contohnya tak boleh kita kata perempuan contohnya kita kata orang perempuan ni tidak boleh ziarah kubur. Itu kurang tepat sebab dalil yang membenarkan orang Islam ziarah kubur tadi fajuruha kerana tuzakrul akhirah, hadis itu bersifat umum, laki-laki dan perempuan pun boleh ziarah kubur. Jadi satu ketika Rasulullah SAW lalu di sebuah tepi kubur, Rasulullah SAW melihat seorang perempuan sedang menangis di atas kubur. Maka Rasulullah melarang perbuatan itu menangis, perempuan itu menangis, bukan melarang perempuan itu pergi ke kubur. Jadi bila kita selaraskan, maka tidak boleh kita kata perempuan dilarang ke kubur. Tidak, perempuan harus pergi ke kubur, tetapi dengan syarat-syarat yang ketat. Antaranya dia tidak boleh mengabaikan tanggungjawab pada keluarga, dia tidak boleh keluar dalam bentuk tabarruk jahiliyah, dia tidak boleh meracau-racau, dia tidak boleh melakukan amalan jahiliyah sembahyang di kubur, dia tidak boleh terlalu mengikut perasaan, dia tidak boleh keluar dalam bentuk perhiasan yang terlaluan. Ini di antara perkara yang diharuskan. Kalau dia tak buat benda itu, maka dia haruskan dia pergi ke kubur. Maka benda ini kita tak boleh kata benda khilaf, sebab benda ini boleh diselaraskan, lalu itu boleh diselaraskan. Kalau tidak boleh kita mikir istilah yang buatkan dalil yang lemah, dalil-dalil yang lemah. Setakat yang saya kaji kata, kalau tuan-tuan kaji dan tuan-tuan buku yang lain, itu tidak ada masalah bagi saya. Pendekatan saya adalah pendekatan dakwah dan pendekatan saya adalah pendekatan sederhana. Dan saya sebut
pada malam Jumaat itu surah Yasin atau kita baca surah Kahfi. Jadi kalau kita baca dua ini, maka ternyata membaca surah Kahfi dalam Jumaat itu pada malam Jumaat itu dalilnya sabit dengan hadis yang hasan. Manakala kebanyakan dalil yang mensabitkan boleh baca surah Yasin pada malam Jumaat itu, dalil-dalilnya masih tidak kuat. Bagian ulama mengatakan dalilnya adalah lemah. Jadi apabila pelaku bertemuan terdalil yang lemah dan dalil yang hasan, sepatutnya isu ini tidak menjadi isu khilaf. Sepatutnya apa yang perlu kita buat ialah kita belajar membaca surah Kahfi pada malam Jumaat. Dan cuma saya dah sebut dulu masa saya datang ke masjid ini, kalau seseorang itu tidak pakar, tidak mahir dalam membaca surah Kahfi, dia hanya biasa baca surah Yasin saja, ya, maka boleh dia baca, tapi tak tahu. Kalau kita benarkan dia baca, artinya dia tak baca dulu saja. Cuma tadi saya tahu tadi dia sebut kekuatan dalil. Namun begitu saya katakan, kalau tuan-tuan membuat kajian dan tuan-tuan mendapati membaca Yasin tidak sama dengan hadis sahih, silakan. Cuma saya kata tadi berdasarkan apa yang saya jadi, itu saja. Tidak boleh diambil kira istilah yang berpunca daripada orang yang lemah dalam beristihad. Walaupun dia itu belajar agama, tapi cara beristihad kita lemah, sangat lemah tadi. Macam saya kata tadi lah, orang yang mengatakan boleh pukul rebana dalam masjid kerana berdalilkan hadis tersebut tadi. Sedangkan hadis itu suruh iklan nikah dalam masjid. Iklan nikah dalam masjid. Namanya kita akad nikah dalam masjid, iklan, dan bukan suruh pukul rebana atau bermain alat-alat muzik di dalam masjid. Itu benda yang lain. Kemudian barulah tuan-tuan sekalian sudah sebut di sini adab itu dalam masa sedekah ni. Bagaimana adab itu? Sebelum saya masuk adab, saya nak sebut satu contoh tuan-tuan. Yang Ustaz Dr. Hamzah minta saya sebut ialah perbezaan pandangan dalam isu yang membabitkan soal perkahwinan. Contohnya, orang yang menceraikan isterinya dengan talak 3, maka amalan kita biasa di Malaysia ini, menceraikan talak 3 akan jatuh hidup. Tetapi di negara Arab, mana-mana suami yang menceraikan isteri dengan talak 3, dia dikira sebagai jatuh satu saja. Itu rata-rata anak mak negara Arab pakai satu. Tapi anak mak negara kita memakai siapa-siapa yang cerai talak 3, dia akan jatuh hidup. Cuma ada satu isu yang berbalik daripada cerai talak 3 ini ialah, apakah masalah cerai talak 3 itu dia dah keadaan normal atau marah? Kalau dia cerai dalam keadaan marah, mazhab Syafi'i mengatakan jatuh. Adapun dalam mazhab Hanbali dia kata tidak jatuh. Walaupun dia cerai talak 3, tapi marah itu bagi dia perlu dilihat. Kalau seseorang itu marah sampai bertahap hilang kewarasan akal, maka kalau bercerai isteri pada waktu itu tidak jatuh. Tapi kalau dia marah, dia masih mampu menilai, dia boleh membezakan A dengan B, diceraikan isteri pada masa itu, maka jatuh talak. Ini pernah berlaku. Ada di antara ulama mengatakan punca negara Iran memeluk mazhab Syiah. Antara punca negara Iran, dulu negara Iran adalah negara ahli sunnah wal jamaah, dan dia telah berjaya menampilkan ramai tokoh-tokoh ahli sunnah wal jamaah, termasuk Imam Ghazali yang hebat-hebat. Tapi kemudian kenapa sekarang dia menjadi ikut mazhab Syiah itu? Kalau kata tadi, antaranya ialah kis talak, kis perceraian. Apabila raja sudah dia ni cerai isteri talak 3, dia tanya ulama ahli sunnah, ulama kata tidak boleh rojak kembali kecuali isteri kena kahwin lain. Dan diceraikan oleh suami baru itu baru dia beruang untuk berkahwin semula dengan dia. Jadi dia kata ini adalah satu benda yang susah. Kebetulan pada masa itu mutahhar al-kulli, seorang ulama Syiah duduk itu, orang amir, orang apa ni bertaruhkan ajib, itu pertama kali mutahhar al-kulli. Jadi bila tanya al-kulli, kulli kata tidak jatuh. Jadi bila tak jatuh, ini adalah satu pandangan bagi dia yang sangat menggembirakan dia. Maka dia berpakar pandangan itu, dan tidak cukup dengan itu, dia mengisytiharkan bahawa aliran Syiah itu lebih mudah bagi negara Iran. Maka semenjak itulah bolehlah Iran itu dengan mazhab Syiah, bukan lagi ahli sunnah. Sudah tetap ahli sunnah. Sedangkan ulama-ulama mazhab Hanbali yang ada pada zaman itu tidak ditanya oleh yang berkenaan. Ulama mazhab Hanbali mengatakan kalau dicerai dalam keadaan marah, di luar hawa, sehingga dia tidak mampu membedakan
ada satu mazhab nama dia mazhab Hambali. Patutnya dia ikutlah mazhab tu guru dia. Jadi banyak benda dia di situ yang dia rasa kurang tepat sebenarnya yang untuk guru dia, maka dia tak ikut. Maka dia tak ikut, keluar satu benda yang baru. Kemudian seterusnya perlu berlaku adil mengatasi sentimen kasih sayang anak, bapa atau saudara sendiri. Saya sebut saja lah. Kemudian berlaku adil pada orang yang tidak sehaluan. Tidak wajar melupakan kebaikan orang yang tidak sehaluan. Mungkin dia itu berbeza pendapat dengan kita, tuan-tuan. Dia bukan mazhab lain. Kalau kita pergi kat masjid India tu, dia orang sembahyang asar bukan apa? Masjid India lah, dia orang sembahyang asar bukan apa? Agak lewat 1 jam daripada kita. Kalau kerana dia tu sembahyang lewat 1 jam daripada kita, kata tak boleh, tak boleh ikut dia. Tapi saya nak perhatikan setiap jemaah ramai bila orang sembahyang masjid India ni. Kalau benda tu tak boleh, dia tu mazhab lain tu tak boleh. Tak ada ulama yang katakan tidak boleh ikut mazhab lain untuk solat jemaah. Tak ada. Jadi kita perlu berlaku adil. Tidak wajar kita lupa kebaikan dia. Dia juga memberi sumbangan besar. Ulama-ulama mazhab Hanafi, semua mazhab memberi sumbangan besar kepada Islam. Contohnya ulasa Ibn Khaldun terhadap Imam Abu Hanifah. Sebab ada tuduhan mengatakan Imam Abu Hanifah ni kurang hadis. Imam Abu Hanifah dia alim hadis. Cuma dalam memakai hadis dia menggunakan pendekatan yang ketat. Pasal dia duduk di kota Kufah. Kota Kufah tu kota metropolitan pada zaman itu. Macam kita bandar besar Kuala Lumpur ni lah. Jadi bandar ni nak cari orang yang jujur pada waktu itu agak sukar. Sebab itu Imam Abu Hanifah mengambil pendekatan ketat dalam menilai sanad hadis. Sebab jadi tu kan. Berbeza dengan Madinah. Madinah ni orang jujur masih zaman. Jangan pula kata-kata, start kata pada kita. Orang metropolitan juga jujur. Tidak. Saya cerita dalam konteks zaman dulu tadi. Seterusnya ulasa Ibn Jawzi pada Imam Ghazali. Imam Ghazali tentang disebut dalam Ihya Ulumuddin je. Banyak hadis-hadis beratus hadis-hadis yang mana tidak ada sandaran. Tapi Ibn Jawzi walaupun dia kritik, dia telah merangkaskan kitab itu kepada 2 jilid. Dan kemudian datang selepas beliau pun merangkaskan lagi pada kitab nama dia Mukhtasar Minhajul Qasidin. Dan kitab ini tuan-tuan saya ringkaskan lagi. Ada di luar pasaran tajuddin manhaj hidup orang mukmin. Lagi saya ringkas. Untuk mudah betul jadikan bahan untuk mengajar di masjid. Begitu juga Syekh Sulaiman Audah terhadap Syekh Kutub. Sebab ada orang kata Syekh Kutub ni kafir. Syekh Kutub ni khawarij. Tapi Sulaiman Audah mengatakan Syekh Kutub dia adalah seorang yang mempunyai uslub yang sangat tinggi. Dalam karangan kitab dia Ma'alim Fit Tariq dan Jilal Quran. Dia ada melakukan kesalahan, tetapi tidaklah sampai kita nak menganggap itu sebagai terkeluar daripada Islam, kafir, tidak. Ini ulasan daripada Syekh Sulaiman, Syekh Salman Audah. Kemudian seterusnya bekerjasama dalam perkara yang disepakati. Walaupun kita berbeza mazhab dan bang, benda ni tak ada khilaf ulama ni. Perang golongan etis yang sedang melanda dengan kita golongan anti hadis, maka semua mazhab kena berpakat. Kita kena tak perlu kita timbulkan soal mazhab sangat. Yang penting kita berdepan dengan anti hadis yang lebih lemahnya. Sebab mereka ini tidak percaya kepada hadis Rasulullah SAW. Seterusnya menentang golongan yang menolak wahyu, menerima Nabi Muhammad adalah Rasulullah SAW. Ada yang kamu terima golongan Qadiani yang mengatakan bahawa Nabi Muhammad adalah Nabi yang hanya diutuskan untuk kurun ke-20 sahaja. Ada berkurun yang ke-21 memerlukan satu Nabi baru. Ini bergerak ni. Golongan ini perlu diperang habis-habisan. Di Terengganu tentang ada satu jenama ajaran sesat. Di Terengganu ada satu ajaran sesat diwakilkan oleh Jabat Agama Negeri Terengganu sebagai ajaran yang sesat. Masyarakat diminta berhati-hati. Ajaran ini mengatakan bahawa Nabi Muhammad SAW adalah seorang yang bodoh. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW adalah seorang yang penipu. Maka bila kita kata Nabi Muhammad itu bodoh dan kita kata Nabi Muhammad itu penipu, maka dua alasan sudah cukup untuk dianggap orang itu murtad, keluar daripada Islam kerana menghina Nabi. Lagi kan kita tak nak, kalau kita makan kita tak nak menjilat jari, tuan-tuan. Kita tak nak menjilat jari. Kita kata kotor dan ada unsur penghinaan, maka itu sudah ditulis sebagai murtad seperti yang disebut oleh pihak Jakir dan disebut oleh ulama-ulama kita sebelumnya. Apalagi kalau kata Nabi Muhammad itu seorang penipu. Dia kata Nabi Muhammad ni ada masyarakat, ada Kaabah dan sebagainya, dia tipu betul-betul. Nak letak Hajar Aswad tu, dia panggil orang
suruh pegang pak penjuru, dia yang ambil baku itu. Mana boleh ambil itu tu. Jadi dia mentafsirkan Nabi Muhammad. Pada kan Nabi Muhammad menggunakan kata-kata yang boleh. Pasal orang berbalik nak meletak baku itu. Maka bagaimana nak menyelesaikan kes itu dengan cara yang bijak. Tapi dia kata ini tipu. Tak. Ini satu masalah besar. Ini satu masalah besar. Begitulah seterusnya. Berapa kali lagi tuan-tuan yang saya sebutkan sini perlu bertoleransi, tidak boleh ta'asuf, dan juga di antaranya ialah perlunya kita sembahyang juga di belakang orang yang kita tidak setuju. Di belakang orang yang kita tidak setuju tidak jadi masalah kalau kita sembahyang. Sebab itu kita tengoklah, akhir sekali saya buka salat, Syekh Daud Qatani menyebut dalam kitab Furu'ul Masail. Dalam kitab Furu'ul Masail ada sebut, kita mazhab Syafi'i, sesiapa yang tidak berniat puasa pada malam hari, maka esok dia tak sah lah. Sebab dia sebagai tidak berpuasa. Kecuali kalau dia bangun pada malam itu, dia sudah bersahur, cuma dia tidak mengatakan nawaitu shauma ghadin dia. Cuma dia bersahur, maka dia tetap dikira sebagai berniat puasa. Sebab kalau kita tanya dia masa itu, awak bangun tengah malam nak buat apa? Kan dia kata nak main bola. Mestilah dia kata nak makan sahur, nak berpuasa pada besok hari. Itulah jawapannya lah. Maka Syekh dalam kitab Al-Iqna', pengarang Iqna' mengatakan hukumnya adalah harus boleh terus. Namun begitu kata yang menarik perhatian kita ialah Syekh Daud Qatani mengatakan orang yang tidak memang tidak berniat puasa pada malam hari tadi, dia bangun pada esok lalu dia, maka dia boleh taklid pada mazhab Hanafi yang membenarkan niat puasa pada siang hari dan mengelakkan puasa yang berlalu tanpa dia tidak berpuasa pada hari itu. Nampaklah ini adalah ulama tanah Melayu kita, tapi nampak dia agak terbuka. Jadi kitab yang kita baca ini sebenarnya bukanlah terlalu ketat pada pandangan dia. Jadi sekadar itulah huraian saya pada malam ini tuan-tuan, sebab saya lakukan sesi soal jawab sebelum tiba pukul 9. Kalau ada soal jawab silakan. Kalau saya dapat jawab, insya-Allah kita akan jawab. Kalau tak dapat jawab, kita tangguh dulu. Silakan kalau ada soalan. Apabila dua pandangan ulama ni, pertama kata haram, yang kedua kata harus, terutama dalam isu merokok, majlis fatwa perbasaan kata haram. Ulama apa kecil, tuan haji kata tu ulama kecil, saya pun tak tahu termasuk ulama kecil. Tuan haji kata ulama kecil, kata makruh. Itu makruh lah. Sepatutnya mana yang kata yang kita ikut? Tuan-tuan mati sekalian, masa saya datang dulu, saya sebut satu kaedah dia diterima pakai dalam usul fiqh. Dia panggil apa? Hukmul hakim yaqba'ul khilaf. Keputusan yang dikehendaki oleh pihak pemerintah, dia akan meleraikan keputusan pendapat yang bawah-bawah. Artinya kalau kita ni, ustaz ni kata boleh, ustaz ni kata tidak boleh, kita akan rojak kepada pihak mufti negeri. Kalau mufti negeri kata, kalau sebelah suara sini, dalam mesyuarat kita memutuskan bahawa merokok adalah haram, maka kita perlu atur dengan keputusan itu. Dan menggunakan pendapat itu bermakna kita taat kepada pemimpin. Ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum dalam perkara yang tidak bersifat maksiat. Jadi sekarang dia tidak menulis satu pendapat yang dilihat lebih menyelamatkan rakyat. Kenapa? Rokok itu adalah haram. Maka kita kena atur pandangan itu. Ini dari segi apa namanya? Siasat syariah. Siasat syariah sepatutnya pandangan itulah kita kena atur. Isu perbezaan pendapat satu hal, tapi mana satu yang kita nak pakai? Yang kedua adalah, saya faham yang Tuan Haji kita tadi, isu berbalik kepada soal ASN dan ASB yang telah difatwakan oleh Majlis Fatwa Kebangsaan bahawa ASN dan ASB adalah harus halal. Dalam sesama ada beberapa individu dan beberapa fatwa negeri yang mengatakan ianya haram. Jadi kita nak kata mana satu? Nak kata haram itu apa perlu? Ya, yang penting kepalanya tuan lah. Pasal tuan yang melaku, saya tidak melaku. Jadi persoalannya mana satu kita nak pakai pandangan ini? Ya, saya telah merogok beberapa orang sahabat saya yang juga mufti negeri.
Saya kata setakat ini adakah ditarik balik fatwa yang mengatakan ASN dan ASB itu harus? Dia tidak ditarik balik, masih kekal dengan keharusannya dan tidak kata haram. Cuma pandangan individu tokoh kita negara kita, Dr. Zaharuddin sama saya, begitu juga dengan ulama-ulama kita yang lain, termasuk mufti beberapa buah negeri, mengatakan bahawa ia adalah haram. Lalu kita boleh. Cuma dalam keadaan fatwa kita tuan-tuan di Malaysia ini, majlis muzakarah fatwa kebangsaan ini dia bersifat menyelaras saja. Dan nak beramal tak nak beramal diserah kepada negeri. Jadi kalau negeri kata saya nak pilih pandangan ini dan bila pandangan itu diwartakan, maka dia akan mengikat kita semua. Maknanya kita kena aturlah dengan pandangan itu yang dikehendaki oleh fatwa negeri itu. Tapi kalau sama, kalau negeri kata tidak bincang, macam dengan ini. Ada beberapa fatwa yang tidak dibincangkan. Bila saya buat kajian, saya tanya dia kenapa tidak dibincangkan. Kerana pada dasarnya kita tidak menerima fatwa ditingkat menjadi fatwa kebangsaan. Jadi di sini saya masih dia adalah elok dari segi siasat syariah kita terus kekal dulu bahawa ASN dan ASB itu adalah harus dekat ini sehinggalah perlu diselesaikan bawa semula dan sebagainya. Isu yang ditimbulkan tidak harus tadi kerana ada beberapa syarikat yang dikatakan tidak patuh syariah. Syarikat yang dikatakan tidak patuh syariah, maka oleh kerana itu mereka telah mengeluarkan satu pandangan mengatakan dia adalah tidak dikenal ataupun haram. Saya tuan-tuan macam sekalian, ada ulama kita membahaskan kalau sebuah syarikat itu dia asas penubuhannya adalah dia tidak berasaskan kepada riba, tetapi dalam membuat beberapa pelaburan dia terlibat sedikit guna unsur riba ataupun tidak bersih, maka syarikat seperti ini ada tiga pandangan ulama. Salah satunya mengatakan bahawa tidak jadi masalah kalau kita masih melabur dalam syarikat-syarikat seperti ini meskipun sebahagian kecil pelaburan yang adalah tidak patuh syariah. Tetapi dengan syarat syarikat itu pada akhir tahun dia mesti membuat satu pembersihan sekurang-kurang 5% daripada pendapatan dia. Tapi kalau kita tidak ada masalah, terutama sekali kalau benda itu tidak adil dekat negara kita, sekadar syarikat seperti itu saja yang ada. Namun begitu tuan-tuan, ini saya sebut dari segi dasar, dari segi siasat dalam Islam. Secara pribadi, kalau tuan-tuan merasakan walaupun tak mengatakan harus dari siasat, saya sebagai individu saya tidak mahulah berada di ASN, ASB dan sebagainya. Itu terserah. Maka saya tidak boleh memaksa. Cuma saya kata bila berlaku pertemuan pandangan tadi, mana yang lebih utama dipakai. Jawabnya yang diputuskan oleh pihak imam autoriti sahaja dipakai. Bahawa dia berlaku kes dan saya telah dipanggil untuk bagi sedikit pandangan. Apabila kes mengatakan bahawa orang yang terlibat dalam demonstrasi dinamakan sebagai buruh, penderhaka. Orang tanya pandangan saya kata untuk nak menyatakan orang yang terlibat dalam demonstrasi itu sebagai buruh itu tidak kena. Pasal kalau kita rodok dalam kitab Fiqh Manhaj al-Mazhab al-Imam Syafi'i, nak kata sesuatu kumpulan itu sebagai buruh atau penderhaka, dia mestilah pertama dia keluar dengan senjata, yang kedua dia melakukan satu kelompok manusia yang punya kuasa, yang ketiga dia keluar kerana membuat satu tuntutan yang dia tak boleh tuntutan itu begini. Kemudian kita kaji pula dengan Allah pada demonstrasi hari ini. Pertama, apakah dia keluar menggunakan kekuatan senjata? Tidak. Cuma dia keluar membuat satu tuntutan. Dalam kaedah buruh, kerajaan perlu melihat atau wakil, berunding, melihat apakah yang dituntut. Bila dilihat itu munasabah, maka kerajaan perlu memenuhi tuntutan itu. Itu merupakan sistem buruh. Ini adalah merupakan sistem buruh. Jadi dari sudut ini tuan-tuan, ada apabila Datuk kita Tan Sri kita mengeluarkan panahnya, bagi saya dia tidak mengeluarkan fatwa, itu keliru. Tan Sri Harusani kita dia tidak mengeluarkan fatwa bagi saya. Dia mengeluarkan panahnya apabila wartawan tanya dia. Dan wartawan tanya itu dia kata atas dasar pulang dan pulang gerakan ini nak mengguling kerajaan. Maka bila ditanya atas dasar itu, maka kawan itu jawab kalau dah betul dia nak guling kerajaan, maka jawabnya dia adalah bodoh. Jadi maknanya jawapan itu betul. Cuma sepatutnya perlu disiasat sedikit, ditanya sedikit kenapa betul aku nak gulingkan kerajaan. Sepatutnya begitu sikapnya supaya fatwa yang kita keluarkan tadi tidak tergelincir. Yang kedua, supaya fatwa yang dikeluarkan tadi tidak dilecehkan orang. Sebab fatwa itu sebenarnya tuan-tuan, dia ada maruah dia. Jadi pandangan beliau tadi bagi saya bukan fatwa, itu pandangan peribadi. Kerana dalam konsep pemakaian fatwa di Malaysia mengatakan bahawa fatwa hanya layak dikeluarkan oleh pihak berautoriti sahaja, mufti dan sebagainya. Ada ustaz yang mengajar termasuk saya di sini tuan-tuan, paling tinggi pandangan saya itu disebut pandangan peribadi.
Dan kalau boleh sebut fatwa, itu tidak lain lagi fatwa dari segi bahasa Arab sahaja. Apa makna fatwa? Menjawab soalan yang ditanya oleh seseorang menggunakan dalil Quran, hadis dan sebagainya, itu namanya fatwa. Itu dari segi apa tu? Dari segi bahasa. Tapi di Malaysia kita, fatwa itu telah pun diletak dalam bentuk istilah. Hanya yang berautoriti sahaja berhak mengeluarkan fatwa. Jadi saya tidak nak bahas panjang tentang fatwa di Malaysia dan tu. Cuma saya nak rindu apa soalan bagi saya cukup baik. Jadi kemudian tak nak haji kita tadi. Kalau ada soalan satu lagi sebelum ke 9. Tidak ada soalan ya? Ada soalan? Sila. Saya tak apa dulu. Ada? Contoh-contoh perbuatan talfif. Talfif ya? Soalan tanya boleh ke Ustaz sebut contoh-contoh talfif. Talfif ini dalam bahasa mudah ni kita kata mencampur aduk mazhab. Dia berbeza dengan taklid. Taklid mana kita ikut suatu mazhab. Taklid ini adalah dibenarkan kepada orang awam yang tidak punya ilmu, maka dia boleh ikut mana-mana ulama. Dan kepada ulama yang mampu mencari dalil, dia tidak dianjurkan bertaklid, kecuali kis-kis darurat sahaja seperti saya sebut tadi. Adapun taklid mencampur adukkan mazhab. Mencampur adukkan mazhab, kalau tidak ada hujah yang cukup, itu adalah tidak dibenarkan. Talqid ada 3 pandangan ulama yang saya dah sebut dalam buku saya. Satu golongan ulama ini tidak diamalkan. Saya sebut ni golongan ini tidak diamalkan di negara ini. Tapi sebelah sana diamalkan, terutama negara Arab. Talqid diharuskan. Dia boleh makan. Tidak ada masalah. Yang kedua, talqid haram sama sekali. Tak boleh. Yang ketiga, talqid dibenarkan dalam situasi darurat sahaja ataupun hajat. Maka oleh kerana itu tuan kita tengok ini, misal kata jabatan-jabatan agama kita membenarkan, contohnya kita ambil zakat gaji, sedangkan zakat gaji itu tidak ada di dalam mazhab Syafi'i. Satu pendekatan talqid kalau digunakan untuk tujuan hajat. Tapi kalau tuan-tuan bangun pagi duduk tepi katil, hari ini saya nak sembahyang untuk mazhab Syafi'i ya, bangun pula pagi esok kurang sedap, kurang selesa mazhab Syafi'i hari ini, saya nak sembahyang mazhab Hanafi lah pula, cara mazhab Hanafi. Lepas bangun pula hari seterusnya kurang selesa mazhab Hanafi, mazhab Hanbali lah pula. Wah, jadi kita buat sesuatu tidak berdasarkan kepada dalil. Ini kita sungguh sangat berbahaya. Tak boleh. Sedangkan ulama usul kata dalam memilih perkara khilaf tuan-tuan, cara nak pilih perkara khilaf itu sendiri semolek-moleknya orang tu dalam menilai diberi nilai dalil. Wah, walaupun di dalam pertemuan saya nak pilih mana satu, pokok perkara yang pertama kita lihat ialah kekuatan dalil. Dan bila kita lihat dalil yang memuaskan, kita boleh. Lalu dalam masa yang sama, kita tidak boleh mengherdik orang yang patut pandangannya berbeza dengan kita. Untuk diri kita boleh. Itu beberapa contoh lah. Perbahasan tentang talqid banyak, dan kita boleh rujuk dalam satu kitab yang dikarang oleh Profesor Dr. Wabah Az-Zuhaili. Sila rujuk dalam buku saya ni berkaitan dengan adab ikhtilaf. Apa saya sebutkan di situ. Saya tak dapat menguraikan panjang pada malam ini kerana masa tidak mengizinkan. Akhir sekali, ada soalan lagi. Kalau ada, sebelum saya buat kesimpulan akhir, rasanya tidak ada. Kalau tidak ada, tetap begini saya buat kesimpulan. Apa-apa hal sekalipun, kalau kita tidak setuju dengan para ulama-ulama besar kita menentang, maka kita perlu jaga adab dengan dia. Kita perlu jaga. Laisa minna man lam yarham saghirana wa lam yuqir kabirana wa lam ya'rif li'alimina haqqa. Bukan di kalangan kita, kata Rasulullah, orang yang tidak menunjukkan belas kasihan kepada kanak-kanak kita, tidak menghormati orang tua, dan tidak mengenali hak-hak orang alim. Kita boleh tidak setuju pandangan seseorang alim, tapi janganlah kita dengan tidak setuju tadi. Kadang-kadang setengah orang dia tak setuju pandangan seseorang itu. Apa yang dia buat? Pertama, dia tak semayang. Yang kedua, dia kutuk di belakang. Yang ketiga, atas surat layak. Saya minta maaf tuan-tuan. Tak setuju tidak mengapa, itu biasa saja. Tapi tolonglah jangan atas surat layak. Kalau tak setuju, pergi kat
dia bencana mencari yang baik lah. Sebab minta maaf pengalaman saya berceramah di sekitar Selangor ni, walaupun baru saya menjejakkan kaki 2-3 kali, sebab melayang-layang kita sampai. Hanya 2-3 pandangan, benda-benda yang saya cakapnya. Saya pun sudah jelaskan bahawa pendekatan saya adalah sederhana. Kalau tuan-tuan tidak setuju, kita boleh bincang dengan baik, dan saya pun tidak bermaksa tersampaikan apa yang saya jelaskan. Itu yang cakapnya. Sebab hantar surat layang ni bukan budaya ilmu ahli sunnah wal jamaah. Orang yang melibatkan surat layang itulah maka terbunuh Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Sayyidina Uthman bin Affan terbunuh sebab faktor surat layang. Mula munafikin zaman Rasulullah, mereka lah yang paling banyak menghantar surat layang dan sebagainya. Sebaliknya Islam tuan mengajar kita tidak setuju, kita berbincang, kita bertanya. Inna ma syafa'ul as-su'al. Penyembuh sejarah jahil itu ialah pertama kita tanya dia. Bangsa Jepun, bangsa Amerika kata, kenapa mereka tidak ada surat layang? Kenapa mereka tidak ada surat layang? Bangsa Jepun mereka, padahal mereka kufur dengan Allah. Bangsa maju tidak main surat layang. Bangsa maju itu cakap-cakap terus. Ya, jadi itu yang diajar kepada kita oleh Nabi. Jadi kita hormatlah ulama-ulama kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala juga merahmati hidup kita dunia dan juga akhirat. Sekarang itu saja pandangan saya pada malam ini. InsyaAllah kita akan bertemu lagi dalam pagi semua besok dalam tajuk yang lain. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
من الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه.
والدعاء ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا